Selamat pagi ya. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya mana lagi kalau bukan Bernama TV. Satu lagi topik yang cukup relevan dan penting sebenarnya akan kita sembang-sembang sama dengan seorang tetamu. Dan isu ini merupakan satu isu yang perlu diberi perhatian oleh seluruh rakyat Malaysia. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah Banci 2020 Norma Baru. Dan kita akan cuba sekarang ini untuk menghubungi tetamu dan berbual bersama beliau melalui kemudahan Skype yang sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Kami harap mungkin penerimaan yang jelas melalui sembang-sembang kami secara virtual nanti. Jadi tetamu yang sudah pun berada ataupun bersiap sedia bersama dengan kami nanti ialah yang berbahagia Datuk Seri Dr. Mohammad Uzir Mahidin yang merupakan Ketua Perangkawan Malaysia merangkap Pesuruhjaya Banci 2020. Kenapa kita memilih topik ini? Macam saya katakan, ini merupakan topik yang cukup penting sebenarnya untuk diwar-warkan kepada rakyat Malaysia dan sesungguhnya lah kita perlu memberi perhatian dan juga kerjasama sepenuhnya untuk menjayakan apa yang dilakukan oleh pihak Pesuruhjaya Banci 2020 ini. Baiklah, saya difahamkan kita sudah pun dapat menghubungi yang berbahagia Datuk Seri Dr. Mohammad Uzir Mahidin melalui kemudahan Skype sekarang ini. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Sehat Datuk? Apa khabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi ini merupakan topik yang saya war-warkan sebentar tadi, cukup penting sebenarnya untuk kita beritahu rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Ya. Kita bercakap tentang pengisian e-census dan kita juga ingin tahu lah perkembangan terkini pengisian e-census ini sehinggalah 26 hari bulan Oktober 2020 tu. Okay. Terima kasih yang bagi Datuk. Jadi untuk makluman para pendengar semua, sehingga kini pelaksanaan Banci Perumuhan telah melangkaui lebih pada 100 hari. Ya, sejak kita lancarkan pada 7 Julai yang lalu. Dan kita masih lagi di fasa yang pertama, iaitu pembancian secara atas talian ataupun lebih kita kenali sebagai e-census. Alhamdulillah setakat pada hari ini penerimaan dari segi bilangan yang telah dibanci setakat ini ada sebanyak 4.5 juta, iaitu lebih kurang 13.4% daripada jumlah yang kita anggarkan di sekitar 32.7 juta itu. Jadi kalau kita lihat pecahan mengikut negeri nanti kita dapati antara yang tertinggi di Putrajaya, diikuti oleh Perak, Johor, Selangor. Manakala beberapa negeri seperti di Pantai Timur dan juga di Sabah masih lagi di jajaran di bawah daripada 10%. Ada juga itu sedikit perkembangan terkini tentang status e-census, Datuk. Okey, menarik Datuk Seri. Tapi sesuatu yang juga menarik barangkali saya nak kongsi bersama dengan Datuk Seri lah. Ada juga yang merungut Datuk Seri mengatakan bahawa susah sebenarnya untuk melakukan e-census ataupun melakukan banci ini melalui talian. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Datuk Seri sendirilah untuk mengatasi masalah yang mungkin dibangkitkan oleh rakyat Malaysia secara ini. Jadi untuk makluman para pendengar semua, kalau kita lihat dari segi pelaksanaan penggunaan e-census ini, kita dapati antara yang kekangan yang banyak diutarakan kepada kita ialah dari segi penerimaan kod bagi pengisian. Jadi untuk makluman, apa yang dilakukan oleh Jabatan Perangkaan ialah kita telah menyenaraikan seluruh tempat kediaman yang ada di Malaysia ni, yang mana kita anggarkan ada 9.0 juta. Setiap satu tempat kediaman yang ada di Malaysia tu dah ada dalam sistem e-census. Jadi bila seseorang itu tidak menerima invitation code yang kita hantar secara rumah ke rumah, mereka mendaftar melalui atas talian, ada kekurangan di situ bila sistem menerima maklumat dari segi alamat. Jadi proses matching antara apa yang diisi oleh orang ramai dengan apa yang telah direkod dalam sistem itu kadang-kadang berbeza dan mengambil masa untuk
untuk dibuat matching. Jadi ini mungkin mengambil masa kadang 2-3 hari. Tetapi perkara ini sedang dan sentiasa diperbaiki untuk makluman semua. Dan keluhan banyak juga berlaku di saat-saat bila kita nak menutup pada peringkat awal dulu pada 30 September because kita dapati ramai juga menunggu di saat akhir lah, Datuk. Tetapi sekarang kita dapati perkara ini dapat diatasi secara dengan baik di mana tidak ada heavy traffic lah setakat ni. Di mana penerimaan harian pada ketika ini lebih kurang pada hari ini saja lebih kurang 50,000 penerimaan harian. Tetapi kita mengunjurkan sebaiknya lebih kurang 80 hingga 90,000 penerimaan harian. Jadi kita boleh mencapai sampai 40 hingga 50% penerimaan e-census. Manakala dari segi bagaimana kita nak membantu, kita juga di lapangan bersama anggota-anggota di negeri meneruskan membantu orang ramai dengan mengadakan klinik e-census. Jadi kita bersama dengan komuniti, kawasan rukun tetangga, dan kita bergerak di kawasan-kawasan yang hijau lah waktu ini. Waktu sebelum ni kita boleh bergerak agak menyeluruh, tetapi pada masa ini kita memfokuskan kepada kawasan-kawasan yang kita jangka tidak ada masalah dari segi ancaman penularan COVID-19. Betul. Okey, satu lagi juga isu yang dibangkitkan oleh orang ramai ialah tentang soalan-soalan yang dikemukakan semasa banjir. Saya ingin sembang-sembang sikit dalam soalan ni, Datuk. Jadi sebenarnya bila kita membina soalan yang diperlukan oleh negara, ianya tidaklah datang daripada Jabatan Perangkat Malaysia. Sebenarnya ianya datang daripada permintaan daripada pelbagai kementerian dan agensi, dan kementerian agensi berkenaan, dan juga termasuk pihak swasta juga yang mana memerlukan maklumat-maklumat yang akan digunakan dalam pelaksanaan dasar-dasar awam. Jadi berbanding tahun 2010 yang soalannya lebih kurang 50 soalan saja, tetapi sekarang telah menjangkau pada 108 soalan. Betul. Tetapi kalau kita teliti, kalau mungkin siapa yang telah mengisi soalan e-census ni, dia tidaklah begitu sukar ni, Datuk. Maknanya dia lebih kepada pertanyaan banyak, misalnya lebih kepada kita punya bagaimana kita mengendalikan kehidupan kita. Misalnya berapa kerap kita bercakap dengan jiran kita, berapa kerap kita makan bersama, kemudian kedudukan rumah kita dengan kemudahan asas, adakah jaraknya begitu jauh ataupun dekat, supaya kita nak memperbaiki misalnya kemudahan dengan berkaitan dengan perkhidmatan bas, perkhidmatan berkaitan dengan bomba dan juga balai polis dan sebagainya. Dan juga kita juga lihat kepentingan untuk melihat perkhidmatan berkaitan dengan rekreasi. Maknanya kita tahu di kawasan-kawasan tertentu diperlukan ditambah baik misalnya. Jadi kita nak misalnya biar anak-anak muda punya tempat untuk bersukan dan sebagainya. Dan dengan adanya soalan-soalan ini, Datuk, jadi kerajaan mengetahui secara menyeluruh mengikut kawasan geografi di manakah peruntukan kerajaan dapat dicalurkan di tempat-tempat yang kita dapati kepadatan penduduknya, dan misalnya kemudahan itu mungkin telah ada tetapi mungkin tidak cukup. Misalnya kalau misalnya walaupun hospital sudah ada, tetapi kemungkinan bilangan katil dengan jumlah kependudukan itu tidak mencukupi. Misalnya ini yang perlu ditambah baik. Jadi dengan adanya maklumat yang soalan yang begitu menjurus kepada pembentukan dasar ataupun pelaksanaan penambahbaikan nanti, ianya akan memberi manfaat balik kepada orang ramai lah, Datuk. Jadi walaupun soalannya agak panjang, Datuk, tapi ianya hanyalah sekali dalam 10 tahun. Dan masa yang diambil lebih kurang 1 jam saja. Tapi ada tak masalah ataupun reaksi daripada rakyat Malaysia sendiri? Ada tak yang komplain tentang soalan-soalan yang mungkin terlalu
menyeluruh Ya, terlalu ada yang komplain. Ya, ada yang komplain, tapi akhirnya mereka menilai balik, Datuk. Rupanya baru dia kita mengetahui rupanya jarang punya makan bersekali dalam keluarga. Betul. Dan kita dapati berdasarkan data 5 juta yang kita dah terima ni, Datuk, kita teliti, antaranya trend kita dapati di kalangan yang berumur lebih banyak berkomunikasi dengan kejiranan. Tetapi kalau yang umur yang muda, belia nampaknya kurang misalnya. Okey. Ini akhirnya nanti bila Kementerian Wanita Kemasyarakatan akan membuat tindakan ataupun polisi, kita boleh lihat berdasarkan data ini, dan ada kemungkinan kita akan melihat setengah kawasan ataupun daerah tersebut ada semangat kejiranan yang baik yang mungkin boleh jadikan sebagai benchmark kepada daerah-daerah yang lain. Ya. Dan sesuatu yang menarik juga barangkali Datuk Seri lah, berlandaskan daripada soalan-soalan yang dikemukakan untuk bancaan kali inilah. Mungkin apa yang ingin dicapai itu adalah sesuatu yang cukup murni sebenarnya, tetapi mungkin ramai rakyat Malaysia yang tidak faham kenapa soalan-soalan seperti ini dikemukakan. Jadi apa yang dilakukan oleh Jabatan Perangkaan sendiri untuk memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia bahawa soalan-soalan yang dikemukakan itu adalah merupakan soalan-soalan asas yang diperlukan untuk merencana kehidupan mereka di masa-masa yang akan datang. Jadi kalau kita boleh sampaikan dalam bahasa mudahnya ialah soalan banci yang dikemukakan ni bukan untuk segolongan ataupun untuk orang tertentu, tetapi untuk seluruh 32.7 juta rakyat Malaysia. Jadi kemungkinan setengah-setengah soalan itu tidak nampak relevan kerana kita duduk di bandar misalnya. Kita duduk di segmen masyarakat yang telah berada di peringkat atas. Tetapi soalan banci ini adalah soalan yang seragam. Jadi dengan adanya soalan-soalan tentang melihat balik kemudahan misalnya elektrik, air, bekalan pengangkutan sampah dan sebagainya. Jadi kita dapati nanti adanya kawasan-kawasan yang mungkin terpinggir ataupun ada kemudahan-kemudahan ini tidak lagi belum lagi dalam peringkat yang terbaik. Jadi di sinilah yang boleh saya nyatakan kita perlu menerangkan pada orang ramai bahawa soalan ini adalah soalan yang menyeluruh untuk seluruh rakyat Malaysia. Jadi kepada mereka yang telah duduk di bandar misalnya mungkin merasakan soalan itu mungkin tidak relevan. Tetapi sebenarnya untuk orang yang luar bandar yang menghadapi kekangan dalam pelbagai kemudahan itu, bila mereka berjawab, mereka seronok menjawab sebab mereka kata ini akan memberi satu input kepada kerajaan untuk menambahbaikan. Menarik. Tetapi kalau kita duduk di bandar, Datuk, memang kebanyakan soalan tu dikata semua dah ada. Betul. Ini yang mungkin kita kena terangkan ataupun kita mengemukakan banyak di media sosial, Datuk. Setiap soalan tu kita terangkan dia punya relevansinya. Betul. Dalam masa yang mudah, Datuk. Ya, betul. Okey, kita faham tentang apa yang kita alami sekarang ini. COVID-19 telah pun memberi impak ataupun kesan boleh dikatakan dalam semua sektor termasuklah kehidupan seharian kita. Dan saya tahu Jabatan Perangkaan juga menghadapi cabaran yang cukup hebat bila kita bercakap tentang apa yang sedang dilakukan sekarang ini. Jadi bancian secara fizikal ditutup, dijangkakan bila akan dimulakan mengunjungi rumah ke rumah itu. Okey, pada peringkat awalnya sebelum ni kita merancang untuk melaksanakan pada 7 Oktober. Tetapi dengan adanya penularan yang kita panggil gelombang ketiga ini, kita telah bersetuju, kerajaan setuju untuk menangguhkan dan perjumpaan bersemuka itu ditangguhkan kepada bulan Januari. Okey. Pada tahun depan. Okey. Menarik. Okey, Datuk Seri. Kita akan berehat dulu buat seketika, tapi Datuk Seri jangan ke mana-mana. Terus berada di sana, dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini juga, anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami, ruang bicara yang kami bawakan kepada anda. Mana lagi? Tentunya Penama TV. Kita jumpa lagi.
Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara Bernama TV. Kita masih lagi bercakap tentang satu isu yang cukup penting dan relevan sebenarnya, perlu diketahui oleh rakyat Malaysia, iaitu Banci 2020 norma baru. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu yang cukup istimewa yang kita hubungi melalui kemudahan Skype, iaitu yang berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin yang merupakan Ketua Perangkawan Malaysia merangkap Pesuruhjaya Banci 2020. Baik, satu lagi aspek yang penting Datuk Seri, kebimbangan setengah individu ataupun pihak ataupun rakyat tentang jaminan bahawa segala informasi, segala maklumat yang mereka berikan itu adalah selamat. Jaminan daripada Jabatan Perangkaan sendiri. Maklumat-maklumat yang diisi dalam pengisian banci ini, kalau kita lihat di bawah peruntukan Akta Banci dan juga Akta Perangkaan, adalah perkara yang paling utama untuk kita pastikan maklumat individu adalah maklumat yang sulit, confidential. Jadi dari segi pembangunan sistem e-census ini, kriteria utama yang kita tekankan ialah keselamatan maklumat individu. Jadi dalam konteks hasil daripada banci ini nanti, tidak ada dalam mana-mana tujuan ataupun matlamat untuk kita mengedarkan maklumat individu. Apa yang kita akan hasilkan ialah maklumat-maklumat yang berbentuk statistik, yang akan memberi information di peringkat geografi, di peringkat sektoral, maknanya maklumat dalam bentuk agregat tetapi berdasarkan geografi yang terkecil. Dan kita yakin perkara ini adalah perkara yang sentiasa kita amalkan, bermula pada pelaksanaan banci tahun 70 lagi, bahawa maklumat individu ini adalah maklumat yang perlu disimpan dengan baik. Dan dalam norma baru ini, penggunaan teknologi pengisian e-census ini, kita mengambil kriteria untuk memastikan maklumat individu ini tidak dikompromis. Ini perkara janji dan juga perkara yang memang diberi penekanan dalam pembangunan sistem e-census ini. Okey, cuba kita pergi ke depan sedikit, fasa kedua nanti bila kita bercakap tentang Banci 2020, iaitu temu ramah secara bersemuka ini. Tadi pun Datuk Seri beritahu bahawa ianya akan dimulakan insya-Allah pada bulan Januari, Datuk Seri Januari 20 Januari itu. 20 Januari. Ada juga yang merasakan bahawa ini juga mungkin satu cabaran sebenarnya bagi kaki tangan Jabatan Perangkaan sendiri. Ada juga yang merasa bimbang di rumah, kata macam mana kita nak tahu ini betul ke orang daripada Jabatan Perangkaan nanti datang ke rumah dan sebagainya. Jadi untuk mengatasi kebimbangan ini tu, apa yang dirancang oleh Jabatan Perangkaan sendiri? Jadi untuk makluman, sekiranya kita memang akan bergerak pada 20 Januari nanti, dan pada peringkat sekarang kita ingin, apa yang kita inginkan ialah supaya penemuan bersemuka yang akan berlangsung pada mulai 20 Januari sehingga 6 Februari itu adalah yang minimum, Datuk. Maknanya kita nak supaya pelaksanaan e-census ini, kalau saya nyatakan tadi baru di sekitar lebih kurang 4.5 juta. Kalau boleh setinggi mungkinlah, kalau boleh sampai 20 juta misalnya. Maknanya penemuan bersemuka nanti tinggal lebih kurang 10 juta saja ataupun 5 juta saja. Maka bila kita laksanakan penemuan bersemuka nanti, antara kriteria yang kita akan pastikan ialah pembanci-pembanci yang akan datang ke rumah tersebut akan membawa pengenalan diri, dan pastinya pembanci-pembanci ini memang kita telah selidik latar belakang mereka, dan mereka akan ada penyedia, Datuk. Maknanya anggota-anggota daripada DOSEM dan juga anggota-anggota di pejabat kerajaan negeri di peringkat daerah memang akan memastikan pembanci-pembanci yang akan membanci datang ke rumah itu adalah yang sebenar. Dan yang paling penting juga, kita berhubung dengan ketua-ketua komuniti. Dan juga strategi yang kita ambil juga ialah pembanci-pembanci yang kita ambil ini juga daripada kalangan yang berada di kawasan setempat. Contohnya kalau kita buat bancian dari kalangan orang asli, kita ambil juga pembanci daripada kalangan orang asli misalnya. Okey, sesuatu yang menarik juga tu lah. Ini pun andaian sebenarnya. Katakanlah COVID-19 ini tidak reda menjelangnya 20 Januari tahun hadapan. Bagaimana dengan proses itu? Apakah proses banci secara bersemuka ini mungkin akan dibatalkan ataupun mungkin akan dianjak lagi kepada tarikh-tarikh lain?
Terima kasih ini tentang perkara yang amat penting tentang pelaksanaan. Jadi seperti yang kita nyatakan bahawa pelaksanaan banci ini memang penting untuk perancangan pembangunan negara dan kita nak kalau boleh keputusan ataupun penemuan banci ini dapat dimanfaatkan untuk kita memajukan sosioekonomi negara dan terutamanya untuk selari dengan pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12 yang mana pemantauan pelaksanaan tersebut memerlukan maklumat-maklumat dapatan daripada banci ini. Jadi kita mengharapkanlah kalaulah tidak ada halangan kita akan bergerak pada 20 Januari tersebut, tetapi dalam masa yang sama apa juga keputusan dan juga apa yang patut dilaksanakan, penekanan akan diberikan kepada aspek keselamatan, kesihatan dan nasihat-nasihat daripada pihak-pihak yang berkaitan seperti Kementerian Kesihatan dan juga Majlis Keselamatan Negara akan diambil. Jadi biasanya Datuk, sebelum kita melaksanakan dalam suasana norma baru ini, maka kita perlu berbincang dan sekiranya ingin diteruskan, ia perlu mengikut SOP yang ditentukan. Jadi kemungkinan tu ada Datuk, sekiranya wabak ini masih lagi dalam keadaan tidak reda, ada kemungkinan itu tapi kita kena lihat jugalah keadaannya nanti dan antara aspek kenapa kita terus meletakkan bulan Januari sebagai tarikh baru untuk penemuan atau pembacian bersemuka itu kerana kita menyangkakan dengan tempoh yang ada lebih kurang beberapa bulan ini ancaman penularan COVID ini insya-Allah akan semakin dapat kita tangani dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah. Baik, Datuk Sri. Dalam aspek ni Datuk, kita sebagai rakyat Malaysia perlu mainkan peranan masing-masing lah. Betul. Kita mengikuti SOP yang patut dilakukan untuk memutuskan rantaiannya. Betul. Baik Tok, di penghujung ni tak banyak lagi masa yang tinggal. Saluran untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan banci 2020 ini. Serengkas-ringkasnya Tok. Bagi orang ramai, bagi pada peringkat ni Datuk, saya jangkakan semua orang dah mengetahui tentang pelaksanaan banci ini. Jadi apa yang patut dilakukan sekarang, jika terdapat apa-apa isu dan sebagainya, boleh merujuk kepada portal jabatan ataupun portal khas My Census .gov.my dan juga hotline yang memang akan ada tertera di layar nombor-nombornya dan kami sentiasa bersiap sedia untuk memberi makmulas daripada apa juga isu-isu ataupun pertanyaan yang dikemukakan dan pastinya kita sebagai rakyat Malaysia, kita tidak ingin melepaskan peluang yang kita katakan hanya sekali dalam 10 tahun. Ini satu tahun yang istimewa untuk seluruh penduduk negara kita. Okey, sebelum kita berpisah, saya pun nak dapat jugalah. Ini tak ada kena-mengena barangkali dengan apa yang kita bincangkan. Tapi 1 minit saya peruntukkan masa kepada Datuk Seri. Nak juga pandangan Datuk Seri lah. Kita bercakap tentang bajet 2021 yang akan dibentangkan pada 6 November nanti. Jadi harapan Datuk bila kita bercakap tentang bajet 2021 tu. Jadi kalau kita lihat daripada tahun ke tahun, peruntukan bajet negara ini memang menjurus ke arah untuk membangunkan sosioekonomi negara. Jadi kita yakin fokus yang dilihat sekarang ialah kepada pekerjaan dan juga pembangunan sosioekonomi, dan berdasarkan data terkini yang kita keluarkan garis kemiskinan, kita lihat berada di 2208 dan kadar kemiskinan lebih kurang 5.6%. Jadi saya yakin bajet kali ini juga akan memberi penekanan bagaimana gap ataupun jurang pendapatan dapat diusahakan supaya dapat ditambah baik, dan pentingnya ekonomi kita bergerak dalam keadaan yang terus dapat bersaing di peringkat antarabangsa, Datuk. Betul. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin. Saya cukup selesa sembang-sembang bersama dengan Datuk Seri walaupun secara virtual, dan kita harap Datuk Seri
Mungkin satu hari nanti bila dah COVID ni reda sedikit, mungkin Datuk Seri boleh datang ke studio kerana InsyaAllah, Datuk. bersama-sama. Saya dengan Datuk ni peminat daripada waktu sekolah lagi. Okey, Datuk Seri, terima kasih banyak-banyak dan tentunya kita juga mengucapkan terima kasih kepada penonton yang menyaksikan program kami ini dari mula sehinggalah akhir. Jadi sehingga kita jumpa lagi. Salam hormat daripada kami semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.